Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan sahabat Inspire, dan hari ini tajuk kita bercita-cita, gantungkan cita-cita setinggi langit. Sebelum kita mulakan majlis, kita dahulukan dengan surah pembuka iaitu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap penonton di luar sana sihat, di musim PKP ni. InsyaAllah, moga apa yang dirancangkan terlaksana. So, bersamaan dengan topik kita hari ni, bercita-cita. Kalau nak ikutkan bercita-cita ni, semua manusia ada cita-cita dia, betul tak? Bab kata kita punya statement dalam konten kita dekat page tu, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang di langit itu. Itu adalah kata-kata daripada Presiden Soekarno. Itu adalah kata-kata daripada Presiden Soekarno. Jadi bercita-citalah kita, nak dikatakan dekat luar sana, adik-adik dekat luar sana, ni kakak lah, kakak yang berusia 41 tahun ni, sebentar lagi akan bercerita, berkongsi pengalaman mengenai cita-cita sampai akak berada di tahap sekarang ni. Tak senang. Bila kita ada tahap kat sini, mungkin orang akan cakap, alah, senang je tu, simple je tu, sebab dia boleh buat. Tak, sebenarnya itu pandangan orang. Kita yang hadap ni macam-macam benda yang kita terima. Sebab adik-adik kat luar sana, kalau siapa yang sekarang tengah tunggu untuk peperiksaan, Waalaikumsalam malam. Terima kasih menonton dengan tajuk cita-cita. Mana yang adik-adik kat luar sana sekarang tengah macam tak tahulah kan, kita daripada kecil-kecil dulu, memang kalau kita masa kecil-kecil tadika lah kan, masa tadika dulu, bila masuk-masuk nanti dah besar nak jadi apa? Masa tu kecil lagi, dia bertanya dah besar nak jadi apa. Tapi masa kecil tu kita nampak, kalau dah besar macam yang dekat dengan kita lah, around kita punya surrounding kan, sekeliling kita, selalu nampak polis kan, terus cakap nak jadi polis lah. Tapi sebenarnya masa tu tak tahu lagi, apa sebenarnya maksud cita-cita tu. Apa maksud cita-cita tu? Cita-cita tu apa? Saya cakap masuk darjah 1 pula pun juga benda yang sama, cikgu tanya. Dia setiap cikgu bagi, tulis sikit karangan tentang nak jadi apa dah besar nanti. Masa tu akak pun bantai lah, tulis nak jadi polis lah. Cikgu ke? Doktor kot? Polis lah. Sebab polis senang kot. Tapi kalau saya dah sekarang kalau jadi polis tak boleh, sebab tangan ni pengkong. Tak tahu kalau tembak sana, tembak lain ke apa kan. Macam itulah keadaan dia. So bila kita cakap pasal cita-cita ni, setiap orang dia punya perjalanan hidup dia lain. Macam akak, perjalanan hidup dia lain. Lah, akak cerita lah. Lepas ni bila akak cerita akak punya pengalaman ni dekat adik-adik, lepas tu akak akan bagi 7 tips macam mana kita tak nak menggapai kita punya cita-cita tu. Kalau follow 7 tips tu, insya-Allah akan capai dah cita-cita tu. Sebab dulu akak tak follow 7 tips tu.
So bila dah besar ni baru kita tahu sebenarnya kita kena ada kita punya langkah demi langkah untuk kita menuju kejayaan. Bercita-cita tu penting dalam hidup. Jangan orang tak ada bercita-cita. Okay? Sebab kata orang pun apa, lupa akak lah apa benda dia punya tu nak dikatakan. Kalau kata nak hidup, kera di hutan pun hidup. Contohnya macam tu lah. Okay? Masa dulu kan, masa kecil lah, akak ni anak bongsu daripada 7 orang beradik. Okay, anak yang ke-7 lah. Dia tak adalah manja. Kalau buat salah tu memang kena jugalah. Sampai kenalah benam dalam tempayan sebab tak nak pergi sekolah tadika. Inilah hasil dia. Kena benam dalam tempayan. Tempayan tu kecil, mak kepala je. Okay, tak apa, kita skip dalam tempayan tu. Okay. 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 Nak jadikan cerita lah, okay. Masa kita sekolah rendah biasalah. Sekolah rendah ni macam memang kita kadang-kadang memang perlu, okay. Memang perlu untuk sekolah rendah kita titik beratkan apa yang kita nak jadi lepas akan datang, okay. Benda tu memang perlu ada untuk kita menuju kejayaan apa yang kita nak jadi selepas ni. Jadi engineer, arkitek, doktor, angkasawan, okay. So macam akak kisah bila akak bercita-cita ni, akak punya kisah start masa akak SPM. Okay, masa SPM. Masa SPM akak ambil science stream. Ambil biologi tak ambil sebab kena bedah katak. Akak geli katak. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Luar manja. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menonton. Okay. Masa tu Cik Ta aku masuk je batuk. Minta maaf lah. Maklumlah kan semalam sebenarnya saya sesema. Ni efek daripada sesema semalam. Okay. Suara sedap sikit. Okay. Bermulanya SPM lah. Okay. Waalaikumsalam Lindawati. Okay. Harap hari ni line okey lah. Okay. InsyaAllah. Okay. Masa start tu masa ambil SPM. Okay. Masa first saya ambil SPM tu, saya ambil kimia, fizik, biologi tak ambil sebab saya tak geli katak sebab masa tu ada pembedahan katak. Tak boleh. I don't like. Okay. And then saya ambil kisah Quran, saya ambil reka cipta, ya lain-lain subjek yang biasalah. Sebab masa tu subjek reka cipta tu memang baru. So maksudnya saya adalah batch yang pertama ambil reka cipta tu. Alhamdulillah reka cipta tu saya dapat 3 dengan yang lain tu 78. Okay. Dan saya dapat masa tu, masa dulu bukan macam sekarang tau. Masa dulu dia panggil pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Jadi akak dapat pangkat 3. Yang belakang tu. Okay. So bila masa tu kan, akak bagi result tu dekat mak, abah, adik-beradik, tengok abang daripada Pahang datang semata-mata nak tengok result, tiba dapat pangkat 3. Okay. Dia boleh nak sambung tapi 6 rendah lah. Okay. Alang jangan gelak Okay. Kita science stream, okay. Okay. Dapat pangkat 3 boleh nak sambung tapi masa tu tingkatan 6 rendah dipanggil. Saya masa tu ada kawan dengan kakak yang tingkatan 6 atas, tingkatan 6 rendah. So saya tahulah macam mana diorang belajar. Bila tengok diorang membaca buku yang agak tebal, sangat-sangat tebal. Dan saya rasa saya tak boleh baca buku tebal banyak-banyak macam tu. Dia tidur tak jadi apa kan. So masa tu pula saya punya hati ni, saya lebih kepada reka cipta tau. Invention punya orang. Melukis. Sampaikan masa sekolah rendah dulu, abah saya kena panggil dekat sekolah sebab saya bawa majalah Ujang dengan gila-gila. Ya. Ambil kau. Lepas tu masa tu arwah mak saya pun kena marah dengan abah. Ni mak kau lah ni selalu belikan majalah ni untuk dia bawa pergi sekolah. Tengok dia punya bahasa Melayu pun dah masuk bahasa Melayu.
ayat-ayat dalam gila-gila dengan ujang. Tapi nak macam mana kan? Sebab tu memang daripada kecil. Okay, sebab saya masa tu start melukis, masa saya tadika, masa tu saya tengah dekat depan laman tu, dekat depan serambi saya tu, saya jaga padi tau. Masa dulu mak dengan ayah saya ke sawah, okay, diorang ada padi. So padi tu saya adalah orang yang in charge, person in charge untuk menjaga padi supaya ayam-ayam tu tidak memakan padi. Dekat situ ada estate. Okay, so ada batu. So bila ayam tu, masa tu lah first drawing yang saya buat. Masa tu rabbit tengah makan carrot. Masa tu abah dengan mak saya pun terperanjat macam, budak ni pandainya dia melukis. Okay, itu starting dia. Kenapa saya tak boleh nak pergi ke teruskan pengajian untuk enam rendah. Okay, enam rendah tu bagus, enam atas pun tu bagus tau. Cuma masa tu saya punya hati tak ada dekat situ. Saya suka melukis, minat saya. Okay. So tanya BM berapa? Lulus okey lah. 6. Tak nampak? 6. Lidawati gelak di situ. Waalaikumsalam Ina. Okay, terima kasih Ina. Okay. So masa tu abah saya ada mengeluarkan satu ayat. Dia kata macam mana tau? Ini hidup kau. Engkau yang tentukan. Teng teng teng. Boom. Masa tu macam ada something yang menampak. Abah saya tak tampar. Abah saya relax je. Sebab abah saya ni memang dipercayakan anak-anak dia. Okay. Sebab masa kecil memang dia dah bagi praktikal tau dekat anak dia untuk meniaga. Saya dulu jual cempedak dengan abah. Tengok cempedak. Lepas tu saya jual limau kat kampung dengan nangka. Yalah, nangka. Tu abah saya ajar anak-anak dia berniaga. Abang saya nombor 1, 2, 3 tu abah saya ajar sediakan ABC punya tempat tu, dia menjaja kat depan tu buat ABC cendol. Okay, yang gelik-gelik tu. Okay. So masa tu macam satu benda yang pop. Ambil kau, hidup kau. Kau rasa hidup kau tau, bukan hidup abah lagi. Abah dah tak ada apa-apa lagi sebab nak ikutkan abah punya tanggungjawab dah habis dah. Okay. Assalamualaikum ya Asrima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hujan rahmat dekat Penang. Alhamdulillah. Sini pun hujan juga sini. Ribut petir tu saya harap line okey. Yeah. InsyaAllah lah harap-harap line okey hari ni. Okay. Lepas tu saya rasa macam wow. Saya perlu lakukan sesuatu. Okay, sebab tajuk hari ni bercita-cita. Ni memang orang cakap memang kenalah dengan kehidupan masa silam saya. Masa tu malam tu terkebir-kebir tau, tak cakap apa semua. Lepas tu fikir. Lepas tu esok pagi tu keluar cakap, mak abah, kita rasa kita nak ambil lagi sekali lah SPM. Nampak tak? Saya masa tu dah tekad saya nak ambil lagi sekali SPM tu. Nak juga ambil. Okay. Tapi bukan di sekolah yang sama sebab saya pun tak berani nak menatap muka cikgu tu untuk setahun lagi. Dan cikgu tu pun saya rasa menyampah betul budak ni masuk balik 2 kali pula ambil kan. Okay. Dan saya rasa untuk nak menjaga hati dan pihak sekolah yang sebelum ni, jadi saya terus register dekat pusat tutorial Minda, iaitu swasta lah. Dia orang register. Dia boleh register. So saya belajar sendirilah. Okay, dan dekat pusat tutorial Minda tu pun dia belajar juga. Dia punya masa pun sama juga dengan sekolah biasa. Okay, jadi saya jumpalah dengan cikgu-cikgu tenaga pengajar baru. Okay, masa tu saya ulanglah balik. Dan saya tak ambil science stream, saya ambil macam okay, ni ini kalau nampak lah, ini dia punya SPM first, SPM second. Okay, so masa tu yang SPM kedua tu saya ambil bahasa Melayu, okay, bahasa Inggeris, semua yang biasa, pendidikan seni, okay, ekonomi asas, lukisan kecederaan saya ambil lagi lah. Okay, saya ambil lagi. So
selama setahun tu saya berjuang, belajar dengan ada yang cikgu yang ajar kita orang masa yang sama. Lepas tu saya belajar sendiri lagi, malam pun saya belajar lagi. Okay, sebab saya nak bayar balik dekat family saya apa yang saya dah buat sebelum ni. Okay, tak belajar betul-betul. Padahal saya ni bijak. Saya faham. Saya tahu saya bijak. Saya di antara orang yang bijak pandai. Okay. Okay, bijak tu lain, pandai tu lain. Bila digabungkan bijak dan pandai, akan terciptalah satu yang hebat. Lepas tu, study. Nak pula masa tu kakak ipar saya, masa tu abang saya baru kahwin dan kakak ipar saya adalah cikgu Maths dekat sekolah MRSM Jasin. Okay, so saya ada refer jugalah pasal matematik dekat kakak ipar saya apa semua kan. Alhamdulillah selama setahun tu saya ambil SPM baik. Alhamdulillah, syukur saya dapat. Tapi saya dapat, tunggu. Masa tu kan, nak jadikan cerita, kakak ipar saya tu jaga exam dekat sekolah yang sama, tapi dia tak dibenarkan untuk nak menjaga saya sebab saya adik ipar dia. Okay, jadi dia cuma hanya lalu daripada luar koridor, dia nampak lah cermin, biasalah cermin tingkap sekolah kan luas, so dia nampak lah, dia macam check, saya pun tak perasan. Lepas tu abang saya balik je, lepas tu abang saya tanya kakak ipar saya, macam mana Noi? Dia jawab okey tak? Dari segi lengkungan, curam, penambahan, formula, semua betul. Okay. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Dan result yang saya dapat adalah pangkat 1. Alhamdulillah. Okay. Masa tu saya rasa macam Alhamdulillah, saya dah bayar semuanya. Okay. Saya dah ganti balik walaupun saya dia bukan membazir, saya ambil lagi setahun untuk saya mengulang kaji SPM lagi sekali. Tu sebab saya ada 2. Alang tak ada SPM 2. Okay, Ita ada. Okay, Ita ambil sains, semua Ita kaut. Okay. Lepas tu pula, okay, masuk college. Bila dah masuk college, sebab benda yang saya dapat tu IT pun saya tak suka juga. Okay, sebab masa tu saya dah tahu dah cita-cita saya apa. Saya nak jadi graphic designer. Itu memang cita-cita saya. Saya nak jadi graphic designer sebab masa tu tahun 90-an, 98 dah. Masa tu siapa jadi graphic designer memang hebat lah. Okay, sebab buat benda macam majalah, buat kartun, buat animation, buat video apa semua. Saya memang suka buat lukisan, illustration dalam komputer, buat untuk periklanan. Memang saya itulah cita-cita saya masa tu. So masa tu saya dah gantungkan dah cita-cita saya tu. Okay, saya dah gantungkan dah cita-cita saya tu. Okay, terima kasih Alang. Baru Alang tahu kan Ipar hebat, tadi gelakkan Ita. Okay, terima kasih kerana mengatakan saya hebat. Yeah. Lepas tu saya dah gantungkan cita-cita saya nak jadi graphic designer. Okay, saya nak jadi graphic designer. Okay, lepas tu dapat college, abah saya cakap dah banyak sangat dapat ni, pergi je lah yang ni. Tapi IT, okay, information system. 5 hari je kat situ, lepas tu balik lari. Tapi masa saya balik lari tu, dalam tempoh 5 hari tu, ya Allah, Allah punya kuasa. Masa tu saya pergi pejabat pos dekat Negeri Sembilan tu, dekat Seremban tu. Saya pergi pejabat pos kat Seremban tu. Saya isi borang UPU untuk saya ambil seni lukis, seni reka. Okay, untuk saya punya tu lah, untuk saya punya masa depan. Nak jadi graphic designer tu saya kena ambil khusus seni lukis dan seni reka grafik. Itu specialization dia. Masa tu saya tu. Tapi masa tu saya tak betul lah, mak abang saya diam. Saya balik, abang saya cakap, okay, duit hari tu ada lagi kan? Fikir sendiri macam mana nak bawa kain baju, semua, badi apa semua dekat Seremban tu, bawa balik ke sini. Lepas tu mak saya cakap, tak apalah Nong teman, tak payah, dia ada pergi seorang-seorang, ambil kau. Okay, masa tu memang saya tak pernah pergi seorang keluar daripada Melaka. Yang paling jauh pun daripada Jasin ke Bandar Melaka tu je. Belum pernah lagi ke Seremban sana seorang. Okay, masa tu saya keluar pukul 7 pagi, balik pukul 7 malam. Berangkut semua tu seorang-seorang. Nak tak nak lah abang saya ajar kan. Lepas tu saya kerja sekejap dekat Tiap.
kilang tiak dekat Batu Berendam. Okay, alhamdulillah lah. Dalam saya bekerja tu saya dapat surat yang mengatakan saya kena pergi temuduga untuk khusus ijazah sarjana muda seni lukis dan seni reka, specialization dia grafik. Okay. Saya maksud temuduga dia temuduga line drawing tau. Okay, line drawing. Saya kena buat drawing apa semua. Itu memang makanan saya lah, saya buat line drawing. Okay. Tunjuk skill dekat situ. Alhamdulillah lah, dan saya berjaya diberi tawaran selama 4 tahun dekat UiTM. Sampai masa tu register, abah saya cakap dia kata, ini kalau lari juga tak tahu lah apa. Alhamdulillah saya tak lari. Okay. 4 tahun saya habiskan pengajian dan alhamdulillah dapat ijazah. Okay. Daripada saya masuk tu ITM, keluar tu jadi UiTM. Okay. Dia dah upgrade dah, alhamdulillah. So lepas tu dapat rezeki bekerja jadi lecturer dekat Cosmopoint Johor Bahru masa tu. Okay. Jadi lecturer kat situ. Dalam setahun lebih lah juga dah jadi, tapi saya tak sampai lagi cita-cita saya tau. Saya nak jadi graphic designer. Okay. Saya nak jadi graphic designer. Okay, macam mana cita-cita saya untuk graphic designer ni? Okay, lepas tu dan lagi satu masalah dia adalah bila student tanya saya mengenai industri, saya tak tahu. Sebab saya fresh. Lepas graduate saya terus dapat kerja. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi dan doa juga daripada mak ayah, okay, dan ahli keluarga. Dan itu menjadikan satu benda yang lagi semangat berkobar-kobar untuk nak pergi ke industri. Alhamdulillah saya dapat kerja. Selama 10 tahun saya bekerja dalam industri. Dan masa tu saya daripada junior graphic designer, saya jadi senior graphic designer, jadi team leader, project manager. Alhamdulillah benda-benda tu semua memang dah menjadi satu benda yang lazim selama 10 tahun. Okay. Dan masa tu graphic designer tu memang cita-cita dah sampai. Dan saya pula ada cita-cita yang lain, yang seterusnya. Okay, cita-cita tersebut untuk saya jadi lecturer semula. So, untuk saya mendidik anak bangsa, apa yang saya dapat dalam industri selama 10 tahun, saya nak sharekan dengan dia orang, dengan anak-anak bangsa masyarakat kita ni. Okay, kita nak sharekan dengan dia orang. Jadi saya rasa dah tiba masanya untuk saya sambung belajar dalam master, peringkat master. Okay, daripada SPM ambil 2 kali, kau nak ambil master pula, mampu ke? Okay, saya kerja part time, full time kerja, saya kerja full time tapi belajar saya part time 2 tahun. Alhamdulillah, graduate on time, alhamdulillah, syukur dari benda. Tapi Allah sahaja yang tahu macam mana pancaroba dari segi kewangan, daripada penat. Okay, benda tu kita je yang tahu. Orang lain dah grad senang tu, dia ambil 2 tahun dah grad, okey lah tu. Cuba kau ambil. Kau nak tahu, sambil kerja sambil belajar. Okay, tapi alhamdulillah sebab bila kita dalam bidang grafik multimedia ni, bila kita bekerja dalam bidang kita dan kita sambung master tu dekat bidang kita juga, dan assignment yang kita buat tu adalah benda yang hari-hari kita buat, dan itu lagi lancar ke perjalanan, alhamdulillah. Okay, dan lepas tu dah tiba masanya untuk saya pergi balik ke dalam education level. Alhamdulillah saya dapat tawaran daripada City University Malaysia, itu first time daripada industri pergi ke education. Okay, cabaran dia adalah cabaran yang lain pula. Okay, so saya dah capai cita-cita saya yang kedua untuk nak jadi pensyarah. Okay, alhamdulillah, syukur. Lepas tu saya kerja dengan City University sebagai mula-mula jadi head of department, jadi lecturer, lepas tu jadi project manager untuk akademik. Okay, alhamdulillah, dan sekarang saya bekerja dengan universiti UNITA International University di Kelana Jaya sebagai Director of Schools Art and Design dan juga senior lecturer. Dan juga pada yang masa sama sekarang saya sedang menyambung pengajar saya di peringkat PhD. Alhamdulillah, syukur. Dan itu adalah saya punya cita-cita yang seterusnya. Okay. Dan baru-baru ni saya baru diinterview oleh Malaysian Board of Technology untuk mendapatkan title TS, iaitu Technology Specialist. Dan saya masih lagi menunggu dia punya keputusan sama ada saya lulus ataupun tidak.
Alhamdulillah. Yang itulah saya punya cita-cita seterusnya. Jadi adik-adik dekat luar sana, cita-cita kita bukan hanya satu saja. Kemungkinan lepas kita dapat cita-cita, dah gapai cita-cita kita, okay, sebab gantung cita-cita tu bukan banyak cita-cita yang kita nak gantungkan dekat langit tu. Okay, dah dapat satu, okay, lagi satu pula cita-cita teruskan. Lagi satu pula teruskan. Supaya semua tu kita dapat, insya-Allah. Tapi ada 7 tips yang adik kena lakukan dan follow step by step supaya cita-cita adik tu berjaya, insya-Allah. Inilah dia orang yang ambil SPM 2 kali. Okay, inilah dia, alhamdulillah, syukur. Kesan daripada kena benam dalam tempayan. Inilah dia orangnya, alhamdulillah, syukur. Okay, tak mudah sebenarnya apa yang dilalui. Okay, tak mudah. Okay, banyak pancaroba. Okay, tapi Allah memberi kita cabaran tu berdasarkan kemampuan setiap makhluk dia. Okay, kita hanya usaha. Okay, kita tengok benda tu dah reda. Kita dah tahu dah benda tu akan jadi juga. Okay. Okay. Terima kasih Allah, tepuk tangan, bertepuk. Okay, terima kasih banyak, alhamdulillah. Yang inilah yang saya nak sharekan dengan adik-adik dekat luar sana. Kalau kita gagal sekali tu, jangan anggap benda tu kita gagal, dah tak boleh nak bangun lagi. Dah tak boleh, aku dah tak adalah, fed up lah macam ni. Okay, terima kasih Nani. Okay, sudah, terima kasih. Ya Nani, tak mudah ni. Sama kita kan, tak mudah. Okay, sebab orang yang nampak tu, sebab dia tak follow kita. Apa yang kita tempuhi masa saat kita nak mencapai kita punya cita-cita tu. Okay. Lagi satu, kalau nak dikirakan dengan cerita-cerita volunteer ni kan, ada satu kisah tau. Okay, ada satu kisah yang berkaitan juga dengan cita-cita ni. Dia bukanlah cerita, dia adalah cerita yang singkat yang kita achieve dengan kumpulan-kumpulan kita. Okay. Alhamdulillah. Okay, yang kita achieve dengan kumpulan-kumpulan kita. Masa tu kita satu grup pergi ke Tasik Banding, kampung orang asli. Masa tu kita ada buat program. Okay, dengan masa tu ramai jugalah. Ina ada, Alang ada, Yus ada, siapa lagi? Ramai. Okay, saya tak ingat, sebab dah lama sangat masa tu. Masa tu kita ke Tasik Banding tau. Okay, kita pergi dekat ada satu kampung tu, Banon. Ada seorang kawan volunteer ni dapat nickname Banon. Sebab dia asyik tanya atuk kampung tu, ni kampung apa? Atuk tu dah jawab dah. Sampai 3 kali atuk tu tekankan, Banon. Terus dia dapat nama Banon. Okay, alright. Okay. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak. Okay. Masa tu kita ada satu aktiviti, kita kena buat rakit tau, berkumpulan. Kita ada 5 kumpulan tak silap. Okay, so kita ada 5 rakit. Kumpulan saya, dia kena ada 3 orang ke 4 orang? 3. Okay, kita ni diberi tunjuk ajar untuk membuat rakit tu dengan orang asli. Orang asli yang pakar lah. Okay, jadi kita tahulah. Okay. Nani tak pergi, tapi aku tahu masa tu musim degian. Betul, musim degian. Ina, ingat kan Banon tu? Memang kuat dia punya nahu Banon yang ketiga tu. Terus dapat Banon. Lepas tu kita kena buat tahu. Rupanya ada cara tahu nak membuat rakit. Ada cara dia supaya benda tu boleh pergi laju. Jadi kita orang pun buat lah. Masa tu kita orang fikir apa tahu? Kita orang fikir dah buat. Okay, kita orang dah buat, dah cantik. Okay, semua tu boleh duduk dalam 5 orang lah rakit tu, panjang. Okay, dengan dia punya pendayung sekali. Lepas tu kita dah siap. Lepas tu kita orang tak tahu tau, lepas tu kenapa? Okay, siapa yang nak menang? Dia macam pertandingan juga lah, nak menang. Okay, semua ni kena mendayung, saya tak tahulah, rakit dipanggil menayung ke apa. Kena bawa rakit tu sampai ke kita punya tempat darat dekat kampung sebelah sana. Agak jauh jugalah. Dan masa tu kan kita orang tahu apa tau? Kita orang tahu nak menang dan sampai. Itu cita-cita kita orang, itu tujuan kita orang. Aku punya bot lagi laju. Ada yang satu grup ni lagi best. Agaknya mungkin dia dah biasa kot. Dia siap bawa makanan tahu dekat atas rakit tu, bawa makanan ni, bawa sandwich apa semua. Lagipun dia tu chef.
Okay, so bila kita macam lapar, panas terik ni, lapar cakap nak sikit, dia bagilah kat kita. Okay, Alhamdulillah. Okay, kita bersilih gantilah. Okay, masa tu tak ingat apa dah. Okay, mencedok, raket mencedok. Ya ke mencedok? Ya ke? Itu mencedok air. Tak payah nak bongak ya. Okay, lepas tu kita orang terus. Okay, kita orang terus. Okay, janji kita orang sekarang, tujuan kita orang adalah nak sampai ke hujung tersebut, tempat penamat dia. Lepas tu semua dah sampai. Semua dah sampai, Alhamdulillah, bagus. Okay, lepas tu rupanya okay, Asian lah, kau gila. Aku pun tak pernah mendayung raket, mencedok raket. Pelik lah. Mencedok raket tu. Okay, apa mendayung raket tu? Okay, so lepas tu kan, rupa-rupanya bila kita orang dah sampai, barulah pihak orang asli, pihak Jepang beritahu kita orang bahawanya rupa-rupanya kedalaman tasik banding masa tu adalah yang kita orang pergi mencedok pula, mengayuh tu, okay, raket tu, sebenarnya kedalaman tasik banding tu adalah 400 kaki, okay, 400 kaki bersamaan dengan 120 meter dan setinggi bangunan 30 tingkat. Nampak tak? Masa tu masa dah sampai tu, ya Allah, okay, dengan ikan toman lagi kat bawah tu, okay, masa tu dikata kaki awak semua jangan letak bawah tau, jangan letak dalam air, kena letak kat atas. So kita melunjur. Sebab kalau ikan toman tu, kalau macam nampak kita punya sinaran tapak kaki tu, kemungkinan dia akan ngap. Dan kita pun ke bawah. So semua melunjur dekat tu sebab dia buat kita punya raket tu panjang. Okay. So masa tu lepas kita sampai je, baru kita orang tahu macam, ya Allah, kalau lah terjatuh masa tu kan, tak ke, tapi tak apa, masa tu memang Jepam ada. Abang Jepam akan tolong berenang-berenang untuk menyelamatkan kita semua. Okay. Mendayung raket. Yang ini betul, mendayung raket, bukan mencedok. Okay, mendayung. Betul, Ina. Terima kasih, Ina, kerana membetulkan. Okay, yang mencedok tadi. Okay, so kita mendayung raket. Boleh faham tak? Lepas tu kita orang terus macam, semangat dalamnya rupanya. Okay, so dekat situ adik-adik kita boleh tengok, okay, kalau kita nak mengejar cita-cita kita jangan fikirkan apa yang rintangan yang kita akan hadapi, apa yang kita kesan dia, apa kalau kita buat ni macam mana. Yang kita tahu adalah kita nak gapai cita-cita kita. Kita nak yang itu juga. Okay, kita tak kisahlah bawah tu 30 kaki ke apa. So masa tu kita tak fikir. So masa tu kita fikir kita nak sampai. Lenguah dah, panas sama benda semua ni. Lenguah ni, air panas, lapar, semua ada. Yang penting sekarang kita nak tahu, kita nak sampai dekat situ. Begitu juga macam kita bercita-cita untuk nak menggapai satu-satu, okay, cita-cita tu kita kena ada matlamat dan jangan fikir apa orang cakap, jangan fikir dia tu entah betul atau tidak, boleh ke tidak, tengok muka centuan je kan, macam tak cerdik je muka, kehebatan, kejedikan, kebijaksanaan orang bukannya nampak pada muka, okay? Dia pada akal dan fikiran dan diikuti dengan hati. Jangan pandang orang sebelah mata, no, okay? Dan jangan gelakkan cita-cita orang. Kita kena support dia. Okay? Alang membongak, kau mencebok tu. Mencedok mencebok tu kau yang sebut Alang dah gelak dah. Okay edit balik tu mencedok. Okay, mencebok tu kita buat hari-hari. Okay, itu adik-adik kat luar sana. Kalau kita ni bercita-cita ke apa ke, jangan hiraukan apa. Memang rintangan tu akan datang kat kita. Tapi macam mana cara kita nak hadapi rintangan tu. Kita nak tempias rintangan tu. Macam mana cara kita nak channelkan benda tu supaya kita punya cita-cita tercapai. Okay. So dekat situ tadi Akak dah cakap kan. Okay, kita ada
ada 7 tips. Okay, 7 tips macam mana kita nak berjaya. 7 tips macam mana kita nak berjaya. Okay, oh lagi satu dekat kampung orang asli tu. Kita masa tu ada satu program. Okay, masa tu ada satu program. Masa waktu aktiviti dekat daratan lah, okay. Masa tu kita tanya, okay, adik-adik, nanti adik nak dah besar, adik bukan dah besar, lepas belajar nanti adik nak jadi apa? Apa adik nak? Lepas tu ada seorang adik tu, dia terus tunjuk dekat, saya nak jadi macam kakak tu. Dia tunjuk, saya nak jadi macam kakak tu. Ya Allah, tersentak saja. Kakak tu yang ditunjuk tu adalah saya. Okay. Dik, kau tak kenal akak, dik. Macam mana adik nak jadi macam akak? Dan itu pun juga adalah salah satu orang cakap motivasi untuk saya terus lagi untuk mengejar cita saya supaya saya boleh jadi role model untuk anak-anak orang nasi tersebut. Okay. So bukannya orang cakap benda tu untuk kita jadi riak. Tidak, kan. Kita ni perlu merendah diri. Selagi tinggi ilmu dia, selagi itulah kita rendah. Okay. Ina tak jumpa lah nak edit. Sorry lah. Okay, tak apa. Okay. So okay, untuk itu kalau kita orang yang berilmu ni, kalau boleh merendahkan diri. Janganlah bila kita ni, okay, aku dah ada ilmu ni, aku dah tinggi, aku ada experience ni, okay, dia punya jalan pun dah ada pun apa, dia punya tinggi, dia punya dah ada punya jalan tu sama tinggi dengan dia punya hidung. Okay, tak mula macam tu. Okay, sebab kita ni orang yang berilmu, lebih orang cakap disiplinkan diri. Okay, better lagi kita merendahkan diri. Kita tak tahu orang lain tu apa yang diorang hadapi. Okay, untuk tips adik-adik dekat luar sana, okay, tips kita, okay, apa ke berapa ni? Okay, so the first kita punya tips adalah jangan menunda pekerjaan. Okay. Ina fitnah. Okay, Ina minta maaf dah. Okay, Alang dah bagi announcement Ina fitnah. Okay. Okay. Tips pertama adalah jangan menunda-nunda pekerjaan kita. Okay, so macam adik-adik kat sana, kalau lecturer bagi assignment, teruslah buat. Okay, macam akak dulu, akak akan siap awal daripada deadline dan pensyarah nak. Contohnya, dia nak lusa, hari ni akak dah siapkan. Okay, hari ni akak dah siapkan. Okay, sebab esok ni ada assignment lain yang akan dibagi pada subjek yang lain oleh lecturer yang lain. Jadi, jangan menunda-nunda pekerjaan tu. Okay, jangan tunda. Kalau dapat tu, terus buat research, analisis apa benda semua, macam ada apa yang perlu dibuatkan dengan kerja kumpulan, buat je terus. Okay, janganlah cakap, aku tak boleh lah nak kerja kumpulan dengan budak tu. Dia handsome. Tak boleh nak buat kerja dengan dia. Nanti aku punya assignment tak siap. Yang itu lain pula dah relate dengan perasaan. Okay. Satu tips pertama dia adalah jangan menunda-nunda pekerjaan. Okay. Kerja yang ada tu, apa task yang diberikan oleh bos, oleh matikan kampus, settlekan siap-siap. Sebab kita di dalam apa-apa juga bidang pekerjaan kita ada kita punya timeline, kita ada deadline kita. Follow deadline tu. Kalau boleh siapkan awal, lagi bagus. Okay, itu adalah orang cakap sikap kita punya integriti dalam pekerjaan. Amanah yang kita buat. Okay. Yang kedua, jangan mengeluh. Okay, inilah macam akak ambil SPM yang lagi sekali tu, setahun lagi tu, jangan mengeluh. Okay. Bila akak sama belajar, masa tu kerja, lepas tu buat part time, nak buat assignment, alhamdulillah. Okay. Dan berdoa. Lagi satu, kita kena berdoa pada Allah SWT supaya pemudahkan. Okay. Jangan mengeluh dengan apa dugaan yang Allah SWT bagi kat kita masa kita nak mengejar cita-cita kita. Itu semua orang cakap memang jalan kita untuk berjaya. Dan lain orang lain punya dugaan, kita lain punya dugaan. Okay.
Jangan mengeluh. Mana yang dekat luar sana, kawan-kawan saya yang tengah sambung PhD ke apa ke, memang banyak dugaan ni. Sebab bila kita sambung PhD ni, dia adalah di atas diri kita sendiri. Ini kan kena lagi kan, kalau aku punya supervisor tengok ni kan, kau punya progress mana Norita Zakaria? Online bukan main. Bercita-cita bagai cakap dengan orang. Kau punya ni, kau punya progress mana Norita Zakaria? Itu pun satu juga. Okay. Jadi kita berjuang. Okay. Ni dapat pahala ni. Kita mengejar ilmu ni semua kan. Kalau kita orang cakap ditarik ni nyawa masa kita tengah mengejar ilmu ni, orang cakap syahid kecil. Okay. So jangan mengeluh. Okay. Jangan mengeluh dengan apa yang kita bersyukur. Kalau ada orang cakap masalah yang kita hadapi, berjumpa dengan pakar. Berjumpa dengan orang yang boleh tolong kita untuk nak selesaikan masalah tu. Okay. Jangan mengeluh. Okay. And then yang ketiga ni memang biasa. Memang biasa orang hadapi. Jangan malas. Jangan malas. Rajinkan diri apa semua. Okay. Kalau ada buat benda tu, kita boleh lagi menambah baik kita punya skill, kita punya knowledge, better buat. Okay. Jangan dia tu macam saya dulu masa saya belajar, masa saya ambil bachelor yang 4 tahun tu, saya pergi mana-mana seorang. Sebab bila saya ajak kawan, diorang ada hal sendiri kot. So saya pergi library seorang, saya buat kerja seorang, saya research seorang, benda semua seorang. Sebab itu cita-cita saya, bukan cita bersama kawan-kawan saya. Okay. So saya buat kerja apa semua, saya buat benda tu semua. Okay, nak buat drawing tu cepat apa semua. Okay. So benda tu jangan malas. Kita kena, orang cakap, praktis diri kita, jangan malas dan usaha lagi untuk meningkatkan kita punya skill apa. Okay. Harap dekat sana tak janganlah punya macam orang tengah merayakan orang punya celebration. Okay. Lepas tu yang keempat, tulis cita-cita. Ni penting. Kita kena tulis cita-cita. Macam Abang Faid, dia ada dia punya vision board, mission board dia dekat belakang tu. Okay. So kena tulis. Bila kita tulis cita-cita tu, kita boleh nampak, okay, aku dah target yang ni, alhamdulillah. Okay, second target adalah yang ni pula. Okay. Sama juga macam kita buat, kita pun boleh juga tulis kita punya macam mana kita nak target diri kita. Okay. Untuk kita nak jadi orang yang lebih baik. Okay. Kita kena tulis tentang kelemahan dan kekuatan diri kita. Kadang-kadang kan, kalau saya bagi student saya, okay, tulis 3 kelemahan awak sendiri dengan 3 kekuatan awak. 20 minit bagi. Bila minta balik, tak tahulah, tak boleh lah miss. Apa saya punya kelemahan? Saya rasa saya tak adalah kelemahan. Saya selalu ada kekuatan je. Lepas tu, saya pusingkan balik benda tu. Okay. Ada kawan kat sebelah kan? Okay, semua sekarang awak tulis apa 3 kelemahan kawan awak dan 3 kekuatan kawan awak. Kejap je, 5 minit terus hantar. Nampak tak? Kita ni memang dah jadi norma dalam diri kita ni. Okay, yang mana kita akan nampak kelemahan orang, kekuatan orang. Sebab kita tak nampak apa yang ada dalam diri kita. Yang itu masalah setiap orang. Okay, kita pun kadang. Okay. Dengar je lah. Dengar Ina. Memang meriah. Diorang tengah buat sambutan. Okay. So, itu yang kita kata. Kita kena tulis apa kelemahan kita, apa kekuatan kita. Dan bila kita dah tahu tu, baru kita boleh atasi kelemahan kita dengan kita membaiki balik apa yang patut di dalam sikap kita. Ini tak kesalahan orang, kelemahan orang dia yang dia nampak, kekuatan orang yang nampak. Tapi kita sebenarnya ada. Okay, cuma kita tak boleh tengok diri kita. Semua orang macam tu. Okay, sebab kita tak boleh tengok diri kita.
Okay. So lepas tu itu yang ketiga, itu yang keempat, tulis cita-cita adik-adik semua. Tulis cita-cita kita. Lepas ni kita nak jadi apa? Okay, apa lepas ni, apa cita-cita kita yang kita nak pula. Okay. So macam akak dah ada the next, akak dah tahu dah cita-cita dia apa. Okay. Dan yang kelima adalah berkumpul dengan orang baik dan orang yang berjaya, yang sukses. Okay, yang menuju kejayaan dengan orang yang baik-baik. Bukannya saya suruh jangan berkumpul dengan orang yang tak elok ke apa. Kadang-kadang Allah datangkan seseorang tu, kalau orang tu bukannya orang yang baik, orang yang bukannya sukses, bersebab. Okay, jangan terus buang dia. Okay, mana tahu Allah datangkan dia kepada kita untuk kita sama-sama ambil dia, buat benda yang lebih baik dan berjaya bersama dengan dia. Okay, yang ini, yang kelima ni memang kita perlu ada. Okay, kalau macam kita, macam saya lah sekarang, okay, tengah sama belajar, saya kena cari orang yang di kalangan orang yang sama-sama belajar dengan saya, supaya saya tahu the next step tu apa dia lagi, okay, nak berjaya sama dengan dia orang, perlu ada macam tu. Okay, itu yang kelima. Okay, istiqamah, kena buat benda tu, okay, kena buat benda tu, okay, istiqamah kita, jangan menunda-nunda, okay. Lepas tu jangan mengeluh, kena istiqamah ni, jangan malas, okay. Lepas tu berkumpul dengan orang sukses, okay. So istiqamah dalam semua benda tu, okay. Biar benda tu berterusan, kita buat hari-hari benda tu, benda adalah benda yang untuk kejayaan kita, okay. Dan yang last sekali adalah doa dan tawakal. Semua kita dah buat, okay, semua kita dah buat. Okay, insyaAllah kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, supaya kau pemudahkanlah usahaku, okay, untuk mengejar cita-cita, okay, untuk menempuh kejayaan semua, okay, insyaAllah, okay. Itulah yang ketujuh, tu 7 tips kita, okay, insyaAllah, okay. So jangan berhenti mengejar cita-cita, jangan berhenti mengejar cita-cita, teruskan je, okay, teruskan. Supaya apa yang kita hajati dia sebenarnya untuk memperbaiki diri kita juga, okay, memperbaiki diri kita juga okay, memperbaiki diri kita, okay, untuk kita menjadi insan yang lebih baik, okay. Okay, kadang-kadang orang ni kadang-kadang dia ada dalam dia punya contact zone dia yang kita panggil comfort zone. Bagi dia, tak payahlah, dah okey dah ni, okay. Dia dah rasa selesa dah dengan benda ni sebab dia comfort zone dia, okay. Sebenarnya kenapa orang rasa selesa dengan keadaan comfort zone ni, sebab itu memang tabiat semula jadi manusia. Memang tabiat semula jadi manusia. Sebab bila rasa selesa, okay, dah tak siapa nak kacau dia, okay. Tapi benda ni pun memang termasuk dalam kajian tau, sebab sebanyak 90 ini kajian statistik, sebanyak 94% orang yang normal ini dia tak nak berubah. Bagi dia benda tu comfort zone dah okey untuk dia, okay. Tapi kalau macam akak lah, kalau boleh nak pergi benda yang lebih daripada apa yang kita perlu, sebab setiap diri kita ni sebenarnya kita ada kelebihan yang kita tak rasa sebenarnya kita ada. Benda tu yang kita kena korek, benda tu yang kita kena tulis, 3 kelemahan, 3 kekuatan yang kita kena tulis. So kalau benda tu dah tak ada, kita dah update diri kita, dah upgrade benda tu, so alhamdulillah insyaAllah kita akan jadi lebih hebat daripada apa yang kita ada di dalam comfort zone sekarang, insyaAllah, insyaAllah. Okay, saya rasa macam boleh tahan lama jugalah, okay. Dah berapa minit dah ni, 9.48. Okay, so dah dekat 48 minit dah saya ke udara dah bersama-sama sahabat. So benda-benda tu semua kita kena tahulah, okay. So kita ada impian. Lagi satu, kalau kita kejar impian tu, biar impian kita tu jadi saham akhirat jugalah. Sebab macam hari tu saya diinterview oleh pakar-pakar, Profesor Dr. TS di dalam Malaysia Board of Technology. Dia tanya saya, okay, kenapa pergi ke bidang education? Dalam bidang industri lama, kenapa pergi pada education?
Masa tu terus saya menjawab, bila saya pergi dalam bidang education, saya sharekan knowledge saya dalam bidang industri kepada anak-anak muda yang baru, kepada pelajar-pelajar saya memberikan suatu ilmu yang bermanfaat, di mana ilmu tu diorang akan pergi dan diorang akan belajar, diorang akan pergi dan akan menyebarkan kepada yang lain. Itu adalah pahala yang berterusan untuk saya. Itu yang saya jawab. Okay, sebab pahala itu adalah saham akhirat saya dekat sana nanti. Setiap ilmu yang saya bagi dengan keikhlasan hati yang saya bagi kepada mereka dan mereka praktikkan, lepas tu mana tahu insya-Allah diorang jadi pensyarah pula masa akan datang dan diorang bagi ilmu yang saya bagi tu ke anak murid mereka pula. Itu yang saya jawab. So jadikan benda yang bila kita kejar impian ni biar jadi salah satu asbab untuk saham akhirat kita juga. Okay, bukannya di dunia saja tapi di akhirat. Okay, insya-Allah. Jadi jangan berhenti mengejar cita-cita. Okay, so saya doakan kepada sahabat di luar sana, okay, yang sedang mengejar cita-cita, saya doakan kejayaan anda semua, insya-Allah. Juga kepada sahabat-sahabat Inspire, kepada penonton-penonton Inspire ni, okay, insya-Allah semoga kita bersama-sama mendoakan antara satu sama lain bahawa supaya kita berjaya bersama di dunia dan akhirat, insya-Allah. Okay, jadi saya buka soalan kepada penonton-penonton Inspire. Jika ada soalan, ada soalan? Ada 4 orang yang bersama dengan saya ni. Kita dah 52 minit. Okey, insya-Allah. Amin alang, amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah. Kita semua ni nanti akan jadi insan yang terhebat, insya-Allah. Okey, kita cuma kena upgrade diri kita. Kita kena kesan dekat mana kelemahan kita dan kekuatan kita. Bila kita dah kesan kelemahan dan kita dapat atasi kelemahan tu, okay, insya-Allah kita akan berjaya untuk mencapai kita. Ingat, kita punya surrounding tu, okay, macam saya, terus menerus sebab doa ibu bapa, okay, adik-beradik, kawan-kawan, okay, dengan itu alhamdulillah apa yang saya capai ni adalah atas doa kalian juga, alhamdulillah. Okay, so okay, luar banyak tak ada soalan. Good sharing. Terima kasih Nani. Terima kasih. Good sharing. Hope benda ni bermanfaat lah. Nak pula kepada adik-adik yang luar sana yang baru nak mengejar cita-cita dari tapak yang pertama. Okay. Yang itu, jangan mudah mengalah. Okay. Jangan mengalah. Terima kasih Nani. Jangan mudah mengalah. Terus. Ingat, yang macam kita orang berakit tu, okay, merakit tu, yang kita orang tak tahu bawah tu sebenarnya dah tinggi dia adalah 30 tingkat bangunan. Okay, masa tu sebab kita tak tahu, sebab masa tu kita orang tak kisah pun berapa tinggi lah, berapa dalam lah dekat tasik banding tu, tapi kita tu sebab kita kan bila kita nak menuju kejayaan, bila kita nak menjadi situ ni, kita ketepikan anasir-anasir yang tidak perlu tu, yang mengganggu untuk kita mencapai kejayaan tu. Tak perlu, buang dia ke tepi sana, bagi dia sana. Okay, so kita pun dah 54 minit. Okay, so kawan-kawan dekat taman perumahan sebelah tu pun dah nak main mercun. Kang dekat sini pun pula meriah pula Kang. Okay, so dengan itu jika tak ada apa-apa soalan lagi, esok insya-Allah sahabat Inspire kita iaitu Alang akan ke udara seperti mana biasa pukul 9 malam dengan tajuk Jalan Baik-Baik. Apa yang dimaksudkan dengan jalan baik-baik? Ada orang jalan menginsut ke? So kita tengok esok Alang dengan tajuknya Jalan Baik-Baik. Okay? Jika tak ada apa soalan lagi, saya sudahi majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As.
Alhamdulillah. So jumpa esok sahabat semua. Okay. Minta maaf banyak-banyak jika ada kekurangan masa majlis kita yang saya handle baru sebentar. Saya minta maaf banyak-banyak sebab yang baik tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu sebenarnya dari diri sendiri. Dari diri saya sendiri. Okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.